Hai semua, Assalamualaikum. Okey, nama saya Ain Nazifah binti Roshidan. Kamu boleh panggil saya Cikgu Ainur. Hari ini kita akan belajar tentang 4.4 hukum gas. Sebelum tu, jomlah kita berdoa dulu. Yang mana Islam boleh berdoa dengan saya, dan yang mana bukan Islam boleh berdoa dengan cara sendiri. Okey? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey. Jom kita belajar 4.4 hukum gas. Okey. Apa yang kita akan belajar hari ini adalah 4.4.1, menerangkan tekanan, suhu dan isi padu gas dari segi kelakuan molekul gas berdasarkan teori kinetik molekul gas. Okey. Cikgu ringkaskan kat sini. Okey, sebenarnya macam ni. Gas ni dia ada 3 ciri-ciri. Ciri-ciri gas yang pertama adalah tekanan, ciri-ciri yang kedua adalah suhu, dan ciri-ciri gas yang ketiga adalah isi padu. Okey. Kita boleh faham ciri-ciri gas ni dengan menggunakan teori kinetik molekul gas. Okey. Teori kinetik molekul gas ni apa pula kan? Okey, teori kinetik molekul gas ni, okey, kalau kita tengok kinetik ni maksudnya pergerakan. Maksudnya kita akan perhatikan teori pergerakan molekul gas tu. Pergerakan gas-gas tersebut. Okey? Okey. Ini adalah ciri gas, iaitu tekanan, okey, isi padu dan juga suhu. Okey. Tekanan ataupun dia punya simbol adalah P besar. Ingat kalau tekanan dia punya simbol adalah P besar. Okey. Definisi bagi tekanan adalah frekuensi ataupun kadar pelanggaran zarah dengan dinding bekas. Okey, kita baca dulu, lepas tu nanti baru cikgu terang kemudian. Okey. Dia punya formula ataupun daya yang bertindak terhadap dinding bekas bahagi dengan luas kawasan dinding dalam. Okay, unit SI bagi tekanan adalah PA ataupun Pascal. Okey, isi padu pula adalah bilangan zarah per unit isi padu ataupun okey, dia punya simbol jangan lupa V besar. Okey, apabila isi padu gas berubah, bilangan gas molekul per unit isi padu juga berubah. Okey, dan dia punya unit SI adalah M kuasa 3. Okey, dan yang terakhir adalah suhu ataupun T besar, laju, dia punya definisi dia laju atau tenaga kinetik zarah. Okey. Suhu gas bertambah dengan tenaga kinetik purata molekul. Dia punya unit SI adalah K besar ataupun Kelvin. Okey, jom kita tengok. Okey. Cuba tengok dekat sini kan zarah-zarah. Okey, cikgu terang balik yang pertama tadi yang tekanan kan. Okey. Tekanan ni adalah molekul gas bergerak secara rawak dan berlanggar antara satu sama lain dan dengan dinding bekas. Maksudnya dekat sini, okey, molekul ni bergerak secara rawak. Secara rawak tu maksudnya ikut suka dia lah. Dia nak naik atas, tengok ni, yang ni kan. Okey, dia nak naik atas ke, dia nak naik bawah ke, nak pergi tepi ke kanan. Dia bergerak secara rawak, suka hati dia nak bergerak pergi mana pun. Dan dia bergerak tu, dia langgar dengan dinding-dinding kat tepi ni. Dinding-dinding bekas. Okey. Apabila molekul gas melanggar dinding dan melantun balik, tengok dia langgar, dia lantun. Dia langgar, dia lantun balik. Satu daya dikenakan ke atas dinding ni. Bila dia bergerak kan, bergerak, lepas tu dia langgar dinding, lepas tu dia melantun. Lepas tu kat sini terhasillah daya. Daya yang dikenakan ke atas dinding bekas. Okey. Kalau kita nak tekanan, kita nak kira dia, cara kita nak kira tekanan adalah daya per daya berapa? Daya bahagi dengan luas. Okey, daya apa tu? Daya yang bertindak terhadap dinding bekas, kita kena bahagi dengan luas kawasan. Luas dia, area dia, luas kawasan atom-atom ni duk ada. Kita akan dapat tekanan. Okey. Tekanan gas bergantung kepada kadar pelanggaran molekul dengan dinding bekas. Maksudnya semakin laju semakin laju molekul-molekul ni bergerak dan melanggar dinding-dinding ni, semakin tinggi tekanan yang dihasilkan oleh siapa?
Boleh Zara. Okey, ingat unit dia adalah PA ataupun pascal. Okey. Yang kedua adalah tadi kita belajar juga tentang isi padu, okey, ataupun V besar. Molekul gas bergerak bebas dan memenuhi ruang seluruh bekas. Kalau isi padu, dia akan bergerak dan memenuhi seluruh ruang. Cuba tengok, nampak tak? Dia cuba memenuhi ruang-ruang dalam kotak segi empat ni. Oleh itu, isi padu gas sama dengan isi padu bekas. Maksudnya, contoh kalau isi padu dia, V dia sama dengan 10, V gas. V gas sama dengan 10. V bekas ni pun akan sama dengan 10. Dia sama. Okey, dia akan kira macam tu. Okey. Apabila isi padu gas berubah, bilangan gas molekul per unit isi padu juga berubah. Okey, dan dia punya unit dia, SI unit adalah M kuasa 3. Okey. Dan yang terakhir adalah suhu gas ataupun T besar. Molekul gas bergerak secara rawak mempunyai tenaga kinetik. Okey. Molekul-molekul gas ni, kalau kamu tengok, dia bergerak secara rawak. Suka hati dia lah nak pergi mana pun kan. Dia ada tenaga kinetik. Sebab tu dia boleh bergerak. Kalau macam kan mula kalau kamu tak makan, puasa jadi macam penat, mesti tak larat kan. Sama juga macam ni. Dia ada tenaga dalam ni. So sebab tu dia boleh bergerak. Okey, suhu gas bertambah dengan tenaga kinetik purata molekul. Maksudnya dekat sini secara ringkasnya lah cikgu terang. Kiranya kalau suhu dia bertambah, suhu contoh katakan suhu dia ni makin panas. Makin bertambah, suhu dia makin tinggi, tenaga kinetik purata molekul dia bertambah. Maksudnya dia makin laju lah. Molekul gas ni semua makin laju bila dia makin panas. Okey. Dan dia punya unit dia adalah K besar ataupun Kelvin. Tapi kita juga boleh gunakan Celsius pun boleh, Fahrenheit pun boleh juga. Okey. Okey, soalan. Apabila gas dalam bekas tertutup dipanaskan, okey, bekas ni kan, nampak ni cikgu tutup elok ni. Lepas tu kita panaskan dia. Kita letak api bawah dia, kita panaskan dia. Molekul-molekul gas itu bergerak dengan apa? Dengan rasa-rasa bila kita panas ni dia bergerak laju ke dia bergerak pelan? Mestilah lah laju, dia bergerak laju. Bila suhu bertambah, molekul dia pun pergerakan molekul pun bertambah lah ataupun makin laju. Laju saja ke jawapan dia? Kalau kamu tulis laju saja dekat sini, kurang tepat. Kamu kena cakap apabila gas dalam bekas tertutup dipanaskan, molekul-molekul gas itu bergerak dengan laju yang apa? Laju tu mesti laju yang rendah ke? Laju yang tinggi ke? Laju yang perlahan? Laju yang tinggi. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Apabila gas dalam bekas tertutupkan, molekul gas itu bergerak dengan laju yang tinggi. Okey? So, dia laju. Okay, itu saja cikgu ada. Okay, untuk kamu kukuhkan lagi apa yang kamu belajar hari ini, kena buat latih 2B modul A+ muka surat 150 sahaja. Okey? Kamu kena hantar dekat cikgu sebelum pukul 9 malam. Boleh ke? Sebelum ke 9 malam tau. Apa-apa kalau kamu tak faham ke apa, kamu boleh WhatsApp je cikgu terus. Okey? Tanya je cikgu, open je kalau kamu ada masalah ke ataupun cikgu ajar kamu tak faham ke, kamu boleh straight tanya. Okey? Okey, itu saja kot untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa untuk sesi seterusnya. Bye. Assalamualaikum.